Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pensyarah subjek Falsafah Ilmu Dr. Sakinah binti Saleh. Saya Muhammad Aidil Aimin bin Arwah, merupakan pelajar daripada Fakulti Sains Sukan dan Kejurulatihan, memegang nombor matrik D202111000777. Subjek Falsafah Ilmu daripada kumpulan C. Hari ini saya akan menerangkan perbandingan di antara teori kebenaran koherensi dan teori kebenaran korespondensi. Teori kebenaran. Konsep kebenaran ilmu ialah wujud dalam keadaan keselarasan, keserasian dan kegunaan sesuatu perkara dalam masyarakat dan alam ini, serta ia wujud juga dalam keadaan kewajaran, kesaksamaan dan juga keadilan. Sifat fakta yang wujud dalam keadaan adil, saksama, sesuai dan wajar itu ialah berdasarkan kriteria kebijaksanaan dan penilaian yang mutlak dan muktamad daripada autoriti yang sah dan absah. Hierarki kebenaran. Tujuan pengetahuan dan pembelajaran adalah untuk mencapai sesuatu kebenaran. Sifat ilmu yang berhierarki membuktikan kebenaran juga berhierarki. Setiap bidang atau disiplin ilmu memiliki perbezaan dalam mengukur sesuatu kebenaran. Struktur pengetahuan manusia menunjukkan tingkatan-tingkatan dalam hal untuk menangkap sesuatu kebenaran. Di setiap tingkat pengetahuan menunjukkan kebenaran yang berbeza-beza. Kepentingan kebenaran ilmu. Yang pertama adalah untuk nilai utama dalam kehidupan semua manusia. Fungsi rohani yang menjadikan manusia bermaruah diri sentiasa berkehendak kepada kebenaran. Fungsi ilmu adalah untuk mencari kebenaran. Fitrah manusia untuk melaksanakan kebenaran. Kesan yang bercanggah kebenaran adalah pertentangan batin dan juga konflik jiwa. Susunan tingkatan kebenaran. Yang pertama adalah tingkatan kebenaran indera. Yang kedua, tingkatan ilmiah. Yang ketiga, tingkatan falsafah. Dan yang terakhir sekali adalah tingkatan agama. Teori kebenaran. Bukan semua ilmu pengetahuan boleh dikategorikan sebagai ilmu pengetahuan. Hanya pengetahuan yang tertentu yang diperolehi daripada kegiatan ilmiah dengan metod yang sistematik, analisis dan pengujian data yang dapat disebut sebagai ilmu pengetahuan. Dalam konteks falsafah ilmu barat, terdapat beberapa teori tentang kebenaran seperti teori kebenaran. Teori kebenaran. Terdapat dua teori kebenaran. Yang pertama adalah teori kebenaran korespondensi yang dipelopori oleh Plato, Aristoteles, More dan juga Russell. Yang kedua adalah teori kebenaran koherensi, dipelopori oleh Leibniz, Spinoza, Hegel. Teori kebenaran korespondensi ataupun teori kesesuaian menyatakan kebenaran adalah kesesuaian atau kesepadanan antara penyataan, iaitu idea, tentang kenyataan, realiti ataupun fakta. Kebenaran sebagai kesesuaian juga disebut sebagai kebenaran empiris. Suatu idea, konsep atau teori yang benar harus mengungkapkan realiti yang benar. Terdapat 5 unsur yang perlu dipenuhi. Yang pertama, penyataan. Yang kedua, kesesuaian. Yang ketiga, situasi. Yang keempat, kenyataan. Dan yang terakhir sekali adalah keputusan. Secara mudahnya, jika pertimbangan sesuai dengan fakta, maka ia benar. Jika tidak, maka ia salah. Okey, sesuatu penyataan adalah benar jika isi pengetahuan yang dikandung penyataan itu bersesuaian dengan objek yang dituju oleh penyataan tersebut. Sebagai contoh, Tanjung Malim terletak di negeri Perak. Okey, kita pergi kepada teori koherensi ataupun teori konsistensi. Itu dipanggil teori keteguhan. Berasaskan prinsip rasional dan idealisme subjektif, kebenaran adalah persetujuan antara idea dengan idea sebelumnya atau keputusan dengan keputusan sebelumnya yang dianggap logik. Teori ini dianggap benar jika boleh dibuktikan benar melalui uji kaji, tetapi jika sebaliknya, iaitu jika bertentangan dengan maklumat baru
maka teori ini akan digugurkan ataupun dibatalkan. Menurut Domain Sardar pada tahun 1987, beliau mengungkapkan bahawa teknologi merupakan sebuah saranan dalam memecahkan masalah yang mendasarkan dari segi setiap peradaban manusia. Tanpa teknologi, masalah tidak boleh diselesaikan dengan baik dan sempurna. Teori konsistensi ataupun teori koherensi. Yang pertama adalah diterima oleh akal yang logik, bersifat konsisten, sesuatu penyataan yang benar dan boleh dibuktikan kesahihannya. Teori kebenaran konsistensi ataupun koherensi ni, suatu penyataan dianggap benar bila ia bersifat koheren atau konsisten dengan penyataan-penyataan sebelumnya yang dianggap benar. Okey, maksud di sini, pertimbangan adalah benar jika ia bersifat konsisten dengan pertimbangan lain yang telah diterima kebenarannya atau berkesinambungan menurut logik akal. Okey, terdapat perbandingan di antara teori kebenaran koherensi dan teori kebenaran korespondensi daripada segi kelemahan dia. Okey, kita pergi kepada kelemahan teori kebenaran koherensi. Yang pertama, antara idea pertama dan kedua hanya ada keserasian dan bukannya kebenaran. Yang kedua, terdapat penyataan yang boleh mengelirukan. Dan yang terakhir sekali adalah sesuatu penyataan hanya akan benar jika tiada penyataan yang berlawanan dengan penyataan yang sebelumnya. Okey, manakala kelemahan teori kebenaran korespondensi pula adalah munculnya kekhilafan kerana kurangnya cermat, iaitu penginderaan atau indera tidak normal. Di samping itu, teori kebenaran korespondensi ini tidak berlaku pada objek ataupun bidang non-empiris atau objek yang tidak dapat diinderai. Okey, kesimpulannya, Islam mengiktiraf akal fikiran yang sihat, iaitu al-salim dan panca indera al-hawas sebagai saluran pengetahuan yang sah. Selain itu, akal fikiran disebut sebanyak 16 kali di dalam Al-Quran melalui perkataan tafakkara. Perkataan fakihah diulang lebih 16 kali dan banyak lagi perkataan lain yang mempunyai maksud yang sama seperti fahima, nazara dan sebagainya. Akhir sekali, Islam juga mengiktiraf sumber panca indera. Dalam konteks Al-Quran, sumber empirikal banyak disebut bersama dengan sumber rasional seperti dalam surah Al-Nahlu ayat 78 dan surah Al-Mulk ayat 10 hingga 11. Empirikal juga penting dari perspektif perundangan Islam seperti kes zina dan liwat yang memerlukan kesaksian mata dan telinga untuk mensabitkan jenayah kepada seseorang individu itu. Sekian, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.